Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram daripada seorang pengirim yang belajar di sebuah universiti di Melaka. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda, para pendengar, supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Katanya dia kena kacau dengan sesuatu semasa tinggal di dalam bilik berseorangan. Iaitu kisah seram yang aku nak share, yang datangnya daripada seorang pengirim yang belajar di sebuah universiti di Melaka. Katanya dia kena kacau dengan sesuatu semasa tinggal di dalam bilik berseorangan. Macam biasa, anggap saja cerita ini sekadar untuk hiburan. Jangan mudah percaya dan jangan jadi taksub. Okey, jom kita mulakan. Disebabkan dah nak masuk bulan Ramadan, tiba-tiba saya teringat dengan satu kejadian seram yang pernah berlaku kepada saya semasa saya belajar di sebuah universiti dulu. Saya belajar di sebuah universiti yang terletak di Melaka. Saya ini orang Perak. Kejadian seram itu berlaku pada minggu di mana ramai student dah nak balik kampung untuk sambut Hari Raya Aidilfitri. Silap saya masih itu ialah saya beli tiket bas untuk balik kampung agak lewat. Saya terleka ke? Saya terlupa ke? Saya pun tak tahu macam mana saya boleh beli tiket balik kampung lewat. Biasanya ada kawan saya akan belikan tiket bas untuk saya, tapi disebabkan dia kata dia beraya di Melaka bersama keluarga, memandangkan mak dia orang Melaka, jadi dia tak adalah beli tiket bas. Bila kawan tak beli, saya pun tak belilah. Muncullah teringat dan muncullah masa saya beli, tiket masih ada. Cumanya saya akan balik sehari lewat berbanding student lain yang balik lebih awal. Jadi tinggallah saya sendirian di dalam bilik dan aras yang saya diami. Aras lain masih ada orang, tapi aras saya ini tinggal saya seorang aja. Bila tinggal seorang je dalam bilik, memang terasa lambat je masa berjalan. Rasa macam dah sejam berlalu. Tapi bila tengok jam, baru je 10 minit berlalu. Ya Allah, memang lambat betul. Disebabkan nak habiskan masa sendirian yang penuh kebosanan ni, saya pun bukalah laptop dan tengok movies yang ada dalam laptop saya. Layan punya layan, sedar-sedar jam dah menunjukkan pukul 2 pagi. Dan saya pun nak tidur, dah sebab dah beberapa kali menguap. Saya tutup laptop, simpan dalam beg dan kemudian tutup lampu. Bilik saya taklah gelap gelita sangat sebab lampu jalan di luar memang kuat. Dah boleh, cahayanya boleh menembusi masuk ke dalam bilik. Jadi masih boleh lihat dalam sama-sama itu. Saya pun baring di atas katil, dah bersedia nak tidur dah ni. Blok hostel saya memang dah sunyi sangat. Rasanya bilangan student yang berbaki pun sudah tidur, tak dengar bunyi apa-apa lagi. Elok je saya nak lelapkan mata, tiba-tiba saya terasa ada hentakan dari bawah katil saya. Hentakan itu terasa silam saya buka mata dan menunggu sama ada hentakan seterusnya atau tidak. Dalam 5 saat tunggu itu, tiada lagi hentakan yang berlaku. Jadi saya pun cuba nak lelapkan mata semula. Mungkin apa yang saya rasa cumalah khayalan sebab saya sudah mengantuk sangat. Tapi sekali lagi,
elok je mata dah nak tutup rapat, saya terasa lagi hentakan dari bawah katil. Rasa macam ada orang tumbuk lapik katil saya dari bawah. Bulu roma saya dah start meremang dah masa tu. Apa benda pula yang ketuk katil aku ni? Saya tertanya-tanya sendirian sambil menanti-nanti sama ada hentakan lagi ke tak. Bap. Kata saya dihentak sekali lagi dari bawah. Jantung saya bukan rasa nak berdegup kencang dah, tapi rasa macam nak tercabut. Saya memang dah cuak gila dah masa tu. Dalam fikiran saya, memang dah fikir benda-benda yang bukan-bukan yang ada bawah katil saya. Mana taknya, dari awal malam tadi sampailah saya nak tidur, mana ada sesiapa yang masuk bilik saya. Saya seorang saja yang ada dalam bilik ni. Saya tak berani langsung nak bangun. Mata saya pula hanya memandang siling bilik. Ingatkan dah senyap. Ingatkan dah tak ada hentakan lagi. Sekali lagi, kata saya dihentak dari bawah sampai melonjak sedikit badan saya dibuatnya. Nak gerak bangun untuk buka lampu bilik, rasa tak berani. Sebabnya saya takut. Masa saya lari nak buka lampu, nanti tiba-tiba ada tangan keluar dari bawah katil dan mencengkam kaki saya pula. Tapi kalau tak bangun, kalau tak buka lampu, nanti benda yang bawah katil ni asyik menghentak katil saya sampai saya boleh jadi gila kot nanti. Dalam doktor fikir itu, tiba-tiba saya rasa macam lama katil saya tak kena hentak dari bawah. Dah berhenti ke? Tanya saya sendirian dalam hati. Elok je terfikir macam tu, tak semena-mena saya dengar bunyi budak ketawa dalam bilik saya. Walaupun tak kuat, tapi bunyi ketawa itu jelas kedengaran. Lepas itu, masih itu juga, entah mana datang keberanian, saya melompat dari katil dan kemudian terus menuju ke suis lampu untuk dihidupkan. Padahal masih itu memang dah takut sangat dah. Elok je lampu bilik dihidupkan dan bilik dah bercahaya. Dalam keadaan cemas, mata saya memerhati sekeliling bilik. Manalah tahu di dalam bilik ada benda bukan-bukan yang sedang menumpang. Lama saya berdiri berhampiran pintu bilik. Yalah, kalau tiba-tiba ada benda muncul, bolehlah saya larikan diri. Tapi selepas lebih kurang seminit, saya melihat sekeliling, nampaknya keadaan dah kembali tenang. Saya pun perlahan-lahan berjalan ke katil saya. Dan kemudian perlahan-lahan saya membongkok ke lantai untuk melihat ada apa-apa ke di bawah katil saya. Tapi bila saya tengok bawah katil saya, kelihatan kosong. Saya tengok juga di bawah katil lain, bilik kawan-kawan saya yang sudah pulang ke kampung. Semuanya kosong juga. Malam tu saya tidur dengan lampu dihidupkan. Dah tak berani nak tutup lampu semula. Berlaku perkara yang sama seperti tadi. Masa itu, memang saya menyesal sangat sebab beli tiket bas lambat. Tak sangka pula saya akan jadi mangsa gangguan benda yang saya tak nampak dengan mata kasar ini. Lepas ni, saya kena pastikan saya jadi orang yang terawal untuk beli tiket bas. Seram betul lah kena kacau macam ni. Cerita ini telah diceritakan ataupun telah diolahkan semula. Semoga anda semua gembira ataupun anda suka dengan kisah seram yang aku kisahkan kepada anda ini. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam kisah-kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Terima kasih dan selamat berjumpa lagi. Bye. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku ingin memberitahu kepada anda para pendengar. Sekarang, kisah seram ataupun ceritakan seram Loceng Merah telah menambah baik cerita-cerita yang baru, iaitu kisah-kisah jenaka ataupun lawak-lawak seram. Semoga anda semua terhibur dengan kisah yang akan kupisahkan kepada anda kali ini. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik, sihat, dirahmati oleh Allah, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini,
Ataupun sebelum aku meneruskan cerita atau kisah-kisah, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik anda jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Kisahnya seperti ini. Adalah 3 orang sahabat ni. Yang seorang ni nama dia saya. Yang seorang lagi nama dia gila. Yang seorang lagi nama dia gaduh. 3 orang sahabat ni adalah rakan yang baik. Jadi mereka ni merancanglah untuk masuk ke dalam hutan. Kononnya nak berkemping lah di dalam hutan ni. Jadi apabila bersepakat, lalu mereka pun masuklah ke dalam hutan. Setibanya di dalam hutan, mereka pun membagi-bagikanlah kerja apa yang patut dilakukan. Jadi saya ni memilihlah kerja untuk memasang kemah. Dan gila pula pergi mencari kayu api. Dan gaduh pula ditugaskan untuk mencari air. Oleh kerana mereka ni telah berpisah di dalam hutan, jadi mereka pun bersepakatlah apabila selesai kerja nanti, mereka harus kembali ke tempat ini, iaitu di mana kemah mereka didirikan oleh saya. Setelah hampir 1 jam, hanya yang kelihatan ialah gila. Tetapi gaduh tak pulang-pulang. Akhirnya tunggu dah hampir 3 jam. Tetapi gila masih belum pulang lagi ke kemah tempat mereka menunggu. Lalu saya dan gila pun merancanglah untuk pergi ke balai polis untuk mengadu yang kawan yang seorang lagi ni telah pun hilang. Lalu mereka pun pergilah ke balai polis. Assalamualaikum. Polis menjawab, Waalaikumsalam. Ya, ada apa cik? Saya datang ni nak cari gaduh. Awak gila kan? Tidak cik, gila ada di luar. Budak ni gila agak ni. Saya bukan gila cik. Saya gila ada di luar. Kau datang ni nak cik apa ni? Saya datang ni nak cik gaduh lah. Berani kau datang dekat balai polis, kau nak cik gaduh dengan polis eh? Bukan begitu maksud saya cik. Habis apa yang maksud awak? Maksud saya memang datang nak cik gaduh. Gaduh hilang cik. Apa kau cakap ni aku tak faham lah. Kau ni gila lah. Tidak cik, gila ada di luar. Siapa nama kamu? Saya. Aku tanya nama kamu siapa? Aku tak panggil kamu. Aku tanya nama kamu siapa? Saya. Kau ni memang sak gila. Memang kau ni sak kau ni memang gila. Tidak cik, gila ada di luar. Tak saya panggil. Budak ni dah nak dipanggilkan gila pula. Kan kalau kau panggil gila habis semua. Dalam ofis ni, dalam balai ni semua akan jadi gila macam kau. Tidak cik. Tidak cik. Gila ada di luar. Kau ni mengapu ni. Tidak, saya bukan mengapu. Saya. Aku tanya kau baik-baik. Kau cakap lah, kau datang ni nak buat apa, tak repot-repot apa. Aku datang ni, aku nak cari gaduh. Kan aku dah cakap, kau ni gila. Saya tak gila cik. Saya masih waras cik. Gila ada di luar. Kau ni betul-betul dia buat apa angin ni. Aku tanya kau baik-baik. Kau sebenarnya kau datang ni kau nak cek siapa? Kau nak buat apa datang ni? Saya nak cari kawan saya. Nama dia gaduh cik. Nama kawan kau gaduh? Ya cik, nama kawan saya gaduh. Aku ingat kau gila. Tidak cik, gila ada di luar. Apa ni kau ni? Kau cakap apa ni?
gila tu kawan saya, cik. Dia tengah tunggu di luar. Oh, nama kawan kau gila? Ya, nama kau pula siapa? Saya. Aku tanya kau nama kau siapa? Saya. Aku tanya kau elok, kau jawablah elok. Saya sudah jawab elok, cik. Siapa nama kau? Nama saya cik, saya. Saya tu nama saya. Oh, nama kau saya? Ya, cik. Nama saya. Daripada saya tadi, saya beritahu kat cik. Cik tak faham. Sebenarnya siapa yang gila, cik? Cik ke? Ataupun saya? Itulah cerita yang agak tidak kelakar juga. Tapi bolehlah. Kalau anda suka dengan cerita ni, anda subscribe, share, like dan juga komen. Bye.